وبالخير يا فتاح فافتح لنا يا الله وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا يا الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita dengan diberikan nikmat taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah, digerakkan hati kita dan anggota kita untuk hadir, untuk melangkah ke jalan-jalan menuntut ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong di dalam golongan hamba-hamba yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana artinya barang siapa yang berjalan kepada satu jalan, barang siapa yang mengikuti satu jalan dengan niat untuk pergi mencari ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan bagi mereka. Allah akan menunjukkan jalan-jalan kepada mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berjalan kepada satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan menunjukkan jalan-jalan kepada mereka agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang yang nak keluar belajar, orang yang keluar daripada rumah dia niat nak pergi belajar ilmu agama, nak memahami hukum hakam Allah, Allah akan bagi pertolongan kepada mereka. Allah akan jadikan asbab, Allah akan jadikan sebab-sebab agar mereka itu mudah untuk melakukan amal-amal soleh yang akan menyampaikan mereka nanti ke syurga Allah. Jadi syukur kita, Alhamdulillah, kerana dipilih oleh Allah, diberi taufik oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat ini berkekalan dalam hidup kita sehinggalah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang belajar agama sampailah kita mati. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insan-insan pilihan Allah, hamba-hamba yang bertuah sekalian, sahabat semua ni, diharapkan antum semua dalam keadaan sihat walafiat dan rahmat dan redha Allah selalu, yang dimurahkan rezeki rohani dan jasmani, insya-Allah. Jadi sama-sama kita memperbaiki niat kita, kerana kita akan diberi oleh Allah apa yang kita niatkan. Jadi betulkan niat kita. Kita datang belajar, kita korbankan masa kita, kita korbankan masa rehat kita, kita datang ke surau, ada yang jalan kaki, jangan naik motor, macam-macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha menghendaki memberi rezeki kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Yarzuqu man yasha'. Allah Ta'ala itu maha berkuasa memberi rezeki. Rezeki ini luas, ada kala harta, ada kala kesihatan, ada kala taufik. Saya yakin dan percaya ibu bapa yang ada dalam surau ni semuanya tak sihat sangat, dengan usia sakit lututnya, sakit tumit macam-macam. Tapi nampak tak, ini kehebatan Allah Ta'ala. Allah memilih, apabila Allah pilih seseorang itu untuk dijadikan kekasih Allah, bila Allah pilih, dia akan mudah untuk ibadat. Allah akan mudah, kerana ikut dengan usia kita, dengan tenaga kita, tak mampu kita. Tapi kenapa boleh sampai? Kenapa yang sihat-sihat tak sampai? Kenapa yang muda-muda tak sampai, yang sihat-sihat tak sampai? Kerana dia tidak dikehendaki, tidak dipilih oleh Allah. Betul, syukur kita sangat-sangat. Walaupun dulu
Waktu muda kita tak pernah duduk dalam suasana yang macam ni, tak pernah pegang kitab-kitab yang macam ni, tak pernah duduk dalam majlis ilmu yang macam ni. Tapi waktu usia kita macam ni, Allah panggil, Allah pilih. Itulah tanda-tanda Allah nak mencantikkan kesudahan hidup kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kesudahan hidup kita tu kesudahan yang baik, husnul khatimah, penutup hidup yang baik. Dulu waktu muda leka, lupa, lalai, sibuk dengan dunia dan macam-macam, tak ada masa nak memikirkan tentang ilmu. Ini kenyataan, tuan-tuan. Ini kenyataan. Tapi kita alhamdulillah diberi peluang oleh Allah. Sebab tu kita kena syukur sangat-sangat, kena terima kasih sangat-sangat banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah memilih kita. Padahal Allah tidak wajib memilih saya dan memilih tuan-tuan, perempuan, kawan-kawan semua, kenalan semua. Tak wajib Allah memilih kita untuk diberi hidayah ataupun taufik. Bahkan harus sahaja Allah boleh pilih orang lain yang jauh lebih baik perangai akhlaknya daripada kita. Betul ke tidak? Tapi kita dipilih oleh Allah. Ini jadi antara berkah doa ibu bapa kita, doa nenek moyang kita, doa alim ulama. Syukur alhamdulillah. Itulah tanda-tanda orang-orang yang Allah nak beri kebaikan, kebajikan. Orang-orang yang Allah nak permudahkan jalan mereka untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mudah nak masuk syurga? Kerana amalnya tadi tu. Pasti orang yang belajar ni dia akan beramal mengikut ilmu yang dia belajar. Apabila amalnya berpandukan ilmu, jadi dia tahu pantang larang, syarat rukun, sahabatal, apa yang mesti dibuat, apa yang mesti dijauhkan, apa pantang larang di dalam ibadat, maka dia akan beramal. Apabila dia beramal dengan ilmu yang dia belajar. Asbab Allah memilih kita duduk dalam majlis ilmu tadi, daripada kita tak pandai jadi pandai, tak tahu jadi tahu, daripada tak faham jadi faham, daripada tak nampak jadi nampak. Kesilapan dan kesalahan kita, sehingga dapat kita perbaiki pun dengan kehendak Allah SWT. Maka apabila amal yang berdasarkan ilmu, sudah tentu insya-Allah diterima oleh Allah. Bila amalan kita diterima oleh Allah, maka mudahlah nak masuk ke syurga Allah, berbanding dengan mereka ataupun orang-orang yang amalannya tidak diterima oleh Allah. Apabila kita tidak menuntut ilmu, meskipun kita beribadat, sudah tentu kita akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang ibadat. Pasti kita melakukan ibadat tanpa pengetahuan, tanpa kefahaman, boleh buat. Kita boleh semayang, boleh puasa, boleh zakat, boleh haji, boleh umrah, boleh tolong orang dan macam-macam lagi. Tapi kita tak sedar dalam masa yang sama kita ada membuat benda-benda yang dilarang dalam ibadat tadi. Ibaratnya kalau kita memandu kenderaan tanpa pengetahuan undang-undang jalan raya, sudah tentu akan ada undang-undang yang kita langgar tanpa kita sedar. Jadi kalau dalam ibadat ada undang-undang ibadat yang kita tinggalkan, yang kita langgar, maka amalan kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Apabila amalan tidak sah, tidak diterima oleh Allah, selagi tidak digantikan dengan amal yang betul, dia jadi maksiat. Amal ni, solat ni contohnya, wajib dibuat dengan betul. Seandainya solat yang kita buat ini tidak sah, dia jadi maksiat. Kenapa jadi maksiat? Kerana masuk dalam golongan orang yang tak solat. Orang tak solat ni ada dua makna. Yang pertama, memang tak solat. Yang kedua, solatnya tidak sah dan tidak diulang dengan solat yang betul. Maknanya dia meninggalkan solat. Bila meninggalkan solat, maksiat. Jadi bila amalan kita tidak diterima oleh Allah, sukarlah kita nak masuk ke syurga. Sukarlah kita nak menduduki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kitab Minhajul Abidin, muka surat berapa? 179. 179. Perenggan. Maka jika dikata orang perenggan satu, baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Haula wa la quwwata illa billah. Cerita pasal apa asal? Asal makan, asal mengambil rezeki yang halal, rezeki yang haram, rezeki yang syubhat. Baik, warok. Jadi warok ni mengambil jalan teliti. Contohnya teliti dalam nak mengambil sesuatu, makanan ataupun minuman ataupun mencari rezeki. Yakni orang yang warok, dia tidak akan mengambil sesuatu, dia tidak akan membuat sesuatu melainkan selepas daripada dia menyelidiki dengan sehalus-halusnya untuk memastikan apa yang dibuat, apa yang dimakan, apa yang diminum itu selamat daripada haram ataupun syubhat. Itu hukum warok. Hukum warok. Dulu kata musannif, orang yang nak menjalani warok ini hendaklah dia sanggup bersiap sedia menghadapi keperitan hidup. Orang yang nak hidup dengan warok, dia kena bersiap sedia untuk keperitan hidup. Kerana dia tidak senang, dia tak mudah nak makan seperti orang yang tidak warok. Contoh macam kita, asalkan zahirnya kita nampak halal, harus bagi diri kita makan. Orang warok dah, walaupun benda tu nampak zahirnya halal, dia akan selidik dulu daripada mana datang, daripada usaha yang bagaimana. Dia akan selidik. Jadi beratlah, peritlah sikit. Tapi itulah jalan yang paling jalan yang paling selamat. Dia jalan paling berhati-hati orang warok. Baik, apa hukum warok ataupun apa hukum kita berzuhud terhadap perkara yang haram? Hukumnya wajib. Wajib kita berzuhud terhadap perkara yang haram. Makna wajib kita benci kepada makanan, minuman ataupun usaha mencari rezeki yang haram. Hukumnya wajib, mesti. Baik, jadi sambungannya malam ni, maka jika kalau dulu sebelum tu dan ada pun orang yang daripada mereka itu, maka bagi mereka itu memeliharakan dan membicarakan atas qadarnya, dan bagi mereka itu bahagian pula daripada warok atas qadarnya, dan dengan qadar barang yang dipenatkan dirinya tercapai barang yang diciptanya. Bermula Allah Ta'ala tiada menghilangkan pahala orang yang membaikkan amalnya, dan iaitu Allah amat mengetahui dengan barang yang diperbuat oleh mereka itu. Baik, maka jika dikata orang, makna kalau ditanya, seandainya muskil, seandainya kita kesamaran, muskil, kesamaran, ragu, ini cerita yang dah tersebut, kita pasal warok, pasal mengambil harta, pemberian pembesar, itu cerita lepas. Ini pihak yang haram, maka khabarkan olehmu akan kami daripada pihak halal. Maknanya cara nak menjauhkan diri daripada makanan, minuman, usaha yang syubhat, yang haram, dah diterangkan dah. Dah faham dah. Maknanya yang haram memang semata-mata tak boleh capai, tak boleh ambil, tak boleh usahakan. Begitulah juga yang syubhat. Begitu juga usaha yang syubhat ataupun rezeki yang syubhat. Makna yang kesamaran. Syubhat ni makna
kesamaran, tak pasti. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Itu tak tahu mana satu. Kalau yang halal tak ada syak lah. Semua orang kata, oh ini boleh makan, ini halal, buat kerja macam ni boleh. Tak ada orang kata tak boleh. Kalau haram pun nyata, semua orang tahu benda tu haram, benda tu tak boleh. Maka apabila sesuatu tadi kesamaran, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, itulah yang dipanggil syubhah. Maka terlebih utama meninggalkan yang syubhah. Kerana barang siapa yang biasa dengan syubhah, satu masa dia akan terjatuh kepada yang haram. Sebab syubhah tu dah dekat-dekat nak haram. Dekat-dekat dengan haram. Jadi kalau kita biasa dengan syubhah, dan berkelamaan kita akan terjatuh kepada mengambil rezeki yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Jadi masalahnya sekarang, soalan ni, ada pun rezeki yang halal, makan minum yang halal, mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang halal, bagaimana pula cara dia? Macam mana cara ni? Adabnya, akhlaknya. Islam ni agama yang penuh dengan akhlak. Makannya ada akhlak, pandangannya ada akhlak, pendengarannya semua ada akhlak. Itu Islam. Baik, jadi dalam usaha nak mendapat ataupun mencari benda yang halal ni, bagaimana pula? Adakah boleh kita ambil semua selagi halal? Adakah boleh kita mengumpulkan sebanyak-banyak harta benda yang halal, ataupun bagaimana? Itu soalan dia. Itu soalan dia. Itu soalan dia. Ada pun pihak yang halal, macam mana cara dia? Kita nak ambil, kita nak makan, kita nak usahakan. Dan apa had yang lebih daripada halal, yang lazim daripadanya, daripada lebih-lebih yang halal tadi, habas di hari kiamat besok. Maksudnya habasnya apa maksud habas? Tertahan, terkendala. Dengan sebab berlebih-lebih harta benda yang halal ni nanti akan menjadi sebab lambat makna urusan akhirat kita besok. Kerana setiap nikmat itu akan dihisab oleh Allah. Meskipun halal, dia akan dihisab. Meskipun harta yang halal sebanyak apa pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingannya kalau orang nak pergi musafir, dia bawa banyak barang, dia bawa banyak bagasi, makna lambat lah dia. Orang lain dah keluar airport dah, dia tak keluar lagi. Sebab apa? Barang dia banyak. Dia tak ada bawa barang salah, dia tak ada bawa barang salah, dia bawa barang halal. Sambal ikan bilis 5-6 beg dia bawa. Jadi lambat juga tu. Orang lain dah keluar airport dah, dia tak keluar lagi. Nak kena cek satu-satu. Jadi lambat perjalanan dia. Orang tak sabar dah ni nak masuk syurga ni. Di hari kiamat besok, tak ada siapa yang sanggup nak duduk lama-lama di padang mahsyar. Tak ada siapa yang sanggup nak duduk lama-lama di padang mahsyar. Kerana keadaannya sangat dahsyat, kesusahannya, kepayahannya sangat menakutkan, sangat menggerunkan, sangat mengerikan. Dalam keadaan tak ada makanan, tak ada minuman, bertelanjang, ada macam-macam rupa manusia. Ada manusia yang menjadi khinzir, jadi babi, ada manusia yang menjadi monyet, ada yang manusia jadi anjing. Di padang mahsyar itu macam-macam keadaan dan kelakuan yang menakutkan, yang menggerunkan. Kemudian mataharinya dihampirkan, makna sangat-sangat panas. Tak ada bayang, tak ada pokok, tak ada payung, tak ada bangunan. Beribu tahun, bukan sehari, bukan 2 hari. Duduk di padang mahsyar itu bukan sehari 2, beribu-ribu tahun di situ. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu di padang mahsyar belum dihisab lagi. Bangkit daripada kubur sekian lama. Bukan bangkit daripada kubur terus pergi padang mahsyar, dah tercengang dulu puluh tahun. Terperanjat masing-masing. Terperanjat ni apa tempat ni, mana tempat ni, terperanjat masing-masing. Kemudian makan masa pula. Nak pergi ke padang mahsyar tu makan tahun pula.
kemudian duduk berhimpun di padang mahsyar tu pula bersekian tahun pula, nak pergi jumpa nabi-nabi, nak pergi cari rasul-rasul, nak minta syafaat, makan tahun lagi. Tak ada makan minum tuan-tuan. Nafsi-nafsi, masing-masing buat hal masing-masing. Belum boleh duduk, belum boleh nak duduk rehat-rehat lagi dengan anak bini. Dah, bini tempat lain, lelaki tempat lain, anak tempat lain, mertua tempat lain, guru tempat lain, murid-murid tempat lain, masing-masing. Dalam ratusan bilion manusia, daripada umat Nabi Allah Adam alaihissalam sampailah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak tahu berapa punya ramai, berapa punya luas manusia yang berhimpun di situ. Kita tengok tu, kita tengok kalau perhimpunan atas dunia ni, katalah perhimpunan tu 60,000 orang, 100,000 orang, macam mana dia punya luas tadi? 100,000 orang berhimpun seluas mana? Kalau satu padang bola tu dia boleh berapa orang? Anggaran padang bola daripada tiang gol sini tunggu sana berapa boleh muat. Pun dah tak nampak anak, tak nampak bini, tak nampak laki dah. Betul? Itu puluh ribu, ini ratus bilion manusia. Macam-macam keadaan. Bukan sehari, bukan setahun, bukan 10 tahun. Dalam keadaan tak ada makan, tak ada minum. Kalau orang yang baik amal, tak apa. Kalau orang yang ada amal soleh, mati husnul khatimah, mati bawa hati bersih, tak ada penyakit, tak ada hasad dengki, tak ada zalim dengan orang, tak apa. Mereka ni nanti akan ada tempat istimewa di sisi Allah. Tapi kalau tidak, begitulah tadi keadaan di padang mahsyar. Jadi di antara perkara yang melewatkan hamba Allah nanti nak masuk dalam syurga dengan sebab harta yang dimiliki. Semakin banyak harta halal yang dimiliki, semakin melewatkan dia untuk masuk ke syurga Allah. Sehingga ada yang dah terdahulu, dah duduk dalam syurga 400 tahun, ada orang yang masih dihisap lagi oleh Allah. Mereka dah duduk dalam syurga 400 tahun, 40 tahun dah. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Ni 40 tahun akhirat dah duduk dalam syurga. Ada manusia yang belum selesai lagi dihisap oleh Allah. Jadi siapa yang nak duduk lama dekat situ? Padang mahsyar ni sangat mengerikan. Bukan senang, bukan ada kipas angin, ada aircon, ada kantin, ada gerai, tak ada. Sehingga orang yang berada di padang mahsyar ni nanti mengeluh, tak tahan dah. Cepatlah ya Allah, jalankanlah hisab, cepatlah hisab amal. Berapa lama dah nak duduk kat sini, tak sanggup dah. Kalau aku masuk neraka pun aku sanggup. Daripada duduk tunggu di padang mahsyar ni sangat menyusahkan, sangat mengazab, sangat sukar, sangat maknanya kucar kacir, tak sanggup dah ya Allah, jalankanlah hisab. Bila nak hisab amal ni? Kalau andai kata aku neraka pun tak apa. Sampai macam tu, cakap seolah-olah tidak berakal. Nak menggambarkan betapa dahsyatnya padang mahsyar. Neraka pun tak apa dah, asalkan jangan duduk lagi di padang mahsyar. Tak sanggup azab. Dia tak tahu, bukan dia tak tahu, yang neraka tu jauh lebih dahsyat lagi azabnya dibandingkan dengan padang mahsyar. Jadi siapa yang nak duduk lama-lama padang mahsyar ni tuan-tuan? Kita duduk menanti nak beli makanan pun kita susah lah. Nak beli makanan ni beratur, nak beli makanan pun azab dah rasa nak makan. Ini tak ada makan, tak ada minum, menakutkan, mengerikan. Macam-macam keadaan. Ada yang bergenang dalam peluhnya sendiri, macam-macam. Ada yang busuk lebih daripada bangkai, macam-macam keadaan manusia.
Sebab orang yang dibangkit daripada kubur tu besok berpandukan, bergantung bagaimana amalannya waktu dunia. Yang buruk amalannya, maka bangkitnya buruklah keadaannya. Macam yang tadi tu, walaupun di dunia dulu dia orang sempurna, cantik, hebat, kaya raya, mewah, masyhur dan sebagainya, tapi oleh kerana dosa dan kesalahan tak sempat bertaubat kepada Allah, mati, bangkit daripada kubur, Allah ubah jadi babi kubur dia. Jadi babi sungguh, jadi anjing sungguh, jadi beruk sungguh. Macam-macam keadaan manusia bergantung kepada amalan dia di dunia. Kalau amalannya baik, baiklah rupa dia besok hari kiamat. Kita ni semua mukmin, orang yang beriman, yakin adanya hari kiamat, yakin cerita tu benar. Nabi bukan bawa cerita dongeng. Nabi takkan mengkhabarkan sesuatu melainkan ia daripada Allah. Apa yang Nabi khabarkan pasti jadi, pasti berlaku. Pasti jadi, pasti berlaku. Bayangkan satu hari akhirat tu menyamai 1000 tahun dunia. Dunia sekarang umur, sekarang ni kita duduk di tahun berapa ni? Kita kata 2023. Baru berapa hari akhirat? Tu pun dalam kita hidup yang macam ni 5-60 tahun ni pun ramai yang tak sanggup dah dengan masalah hidup. Betul? Ada yang bunuh diri, macam-macam, tak sanggup dengan kesusahan atas dunia. Inilah di antara hikmah kenapa Allah menjadikan kesusahan di atas dunia, supaya kita boleh mengukur bagaimana dahsyatnya kesusahan akhirat. Sebab tu Allah jadikan kesakitan di dunia, azab di dunia, kecelakaan di dunia, supaya kita orang yang waras, yang berakal ni boleh merenung-renung bagaimana dahsyatnya masalah, kesukaran, sakit, kecelakaan yang ada di hari kiamat. Kalau kesakitan, kepayahan yang Allah ciptakan atas dunia ni pun ramai yang tak sanggup. Kita pun tak sanggup. Berapa ramai di kalangan kita yang nak lari daripada masalah, lari daripada masalah. Hari kiamat besok, masalah yang tak pernah kita jumpa atas dunia. Dalam kubur tu, nak mati tu, saat nak mati tu, kita akan bertemu dengan masalah yang tak pernah kita jumpa dalam hidup ini. Kalau nak dihimpunkan segala masalah manusia yang ada atas dunia ni, tak sama dengan masalah orang yang nak mati, nak menghadapi mati tu. Kita besok nak hadapi maut. Masalah nak hadapi maut tu, seandainya masalah manusia dalam dunia dihimpunkan, tidak menyamai dengan hebatnya, dahsyatnya masalah waktu kita nak dicabut nyawa oleh Allah. Cuba kita renung fikir. Bila anda kata kita takut, tak sanggup, apa tindakan yang sepatut kita kena buat? Apa yang sepatutnya kita buat kalau kita tak nak menghadapi kesusahan, kepayahan di sana? Dan ada satu golongan lain yang Allah permudahkan, iaitu siapa? Orang soleh, orang bertakwa, orang hati baik. Jadi kita nak yang mana? Nak yang dahsyat azab tadi ataupun nak yang senang tadi? Kalau yang nak senang, buat sebab di atas dunia ni, buat sebab agar kita diberi kesenangan oleh Allah waktu nak mati besok, waktu dalam kubur besok, waktu bangkit daripada kubur besok. Dia ada dua golongan. Balik akhirat ni ada dua golongan, satu celaka, satu yang bahagia. Celaka ni siapa? Kafir, munafik, fasik. Makna orang yang banyak melakukan maksiat walaupun mukmin. Walaupun dia orang mukmin, tapi dia banyak melakukan maksiat, orang panggil fasik. Golongan-golongan ni akan menghadapi tadi tu, antara siksaan, kesusahan, kecelakaan, masalah waktu nak mati. Ada pun orang baik-baik, Allah akan pelihara mereka. Allah akan beri kesenangan kepada mereka. Allah akan permudahkan urusan dia. Kenapa? Sebab waktu dunia dia sanggup menahan hawa nafsunya, amarahnya, emosinya, berperang dengan syaitan, dunia, makhluk, semata-mata nak mentaati perintah Allah. Maka Allah beri balasan yang baik kepada mereka. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah semuanya. Amin ya rabbal
alamin. Tu cerita tadi tu. Sebab dek berlebih-lebih makanan yang halal, menyusahkan di padang mahsyar. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita hidup mewah dengan makan minum yang haram. Ni yang tertahan ni harta halal tuan-tuan. Bukan menipu orang, bukan merampas harta orang, bukan curi harta orang dah. Hartanya halal, tapi menjadi kesusahan di hari kiamat juga untuk dia. Bayangkan kalau seseorang yang kaya raya dengan harta benda yang haram, hasil usaha yang haram, menipu orang dan sebagainya, mencuri dan sebagainya. Lagilah dahsyat kesusahan, lagilah dahsyat kesusahannya, azabnya, siksaan yang akan dihadapi. Baik. Daripada pihak halal tadi, lebih daripada halal yang lazim, makna yang memastikan daripadanya lebih-lebih yang halal tadi, habas, tertahan, lewat lambat urusannya nanti di hari kiamat. Dan hisab, hisab ni mana akan dikira-kira. Dan apa qadar yang apabila mengambil akan dia di harta yang halal, hamba adalah yang demikian. Apa qadar yang apabila mengambil akan dia hamba adalah yang demikian. Adab, maknanya sekadar mana, sekadar mana. Ni tadi kemusykilannya, ni kemusykilan soalannya, jawapan belum ada lagi. Soalan dia tadi, yang haram kita dah tahu memang tak disentuh langsung. Yang syubhah pun begitu, jauh kan. Ni masalah kalau yang halal macam mana? Wahai musannif, wahai Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau harta halal macam mana pula? Bolehkah kami nak ambil sebanyak mungkin, nak kaut sebanyak mungkin, ataupun macam mana? Itu soalan dia. Jadi sekadar mana yang akan memudahkan urusan kami? Harta yang halal ni, makan minum yang halal ni, nak ambil sekadar mana, sebanyak mana, agar kami nanti tidak terhapus di hari kiamat, agar kami tidak tertahan di hari kiamat, agar mudah urusan kami di hari kiamat. Tak nak yang macam tadi tu, disebab harta halal terhabas, tertahan, terlewat. Dan sekadar mana harta benda halal yang perlu kami ambil supaya kami ini masuk di dalam golongan orang yang beradab dengan Allah. Nak makan, nak minum, nak kumpul harta sebanyak mana yang menjadikan kami ini orang yang beradab dengan Allah. Sebab harta halal ni kalau salah cara ambil, dia jadi biadab dengan Allah. Panggil biadab, mana tidak berakhlak. Pada pandangan Allah tak baik. Contoh, tuan-tuan buat kenduri, saya datang, saya makan 5, 6, 7 pinggan. Bukan tuan-tuan hidangkan benda haram dah, lauk pauk yang halal, tapi saya ambil 5, 6, 7 pinggan saya makan. Bagaimana pandangan tuan-tuan pada diri saya? Elok tak adab tu? Baik tak akhlak tu? Tak baik, betul? Begitulah pandangan Allah kepada mana-mana hamba Allah yang mengambil harta yang halal lebih daripada qadar yang sepatutnya. Makna memalukan. Pada pandangan Allah, perbuatan itu menjijikkan, memalukan, tidak berakhlak, tamak, gitu. Ini kata ilmu tasawuf kan? Ilmu tasawuf ini dia peranan dia, nak mengajar adab, nak mengajar akhlak dalam segala hal. Adab dengan Allah, adab dengan makhluk, adab nak cari makan, semua ada adab, semua ada akhlak. Tengok Nabi SAW, contoh insan yang paling berakhlak, baik dari segala sudut berakhlak, akhlak terpuji, semua terpuji. Kehidupannya, makan minumnya, cara makannya, cara hidupnya, cara isi rezekinya, cara cakapnya, terpuji semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allah jadikan dia idola, contoh. Sebab dia terbaik sekali. Tak boleh nak komen, tak boleh nak condemn.
Dia contoh. Kalau nak selamat dunia akhirat, contoh ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kehidupan dia, contoh cara hidup dia, contoh makan minum dia, contoh akhlak budi bahasa dia zahir batin, kau akan selamat dunia akhirat. Pasti itu jaminan daripada Allah sendiri. Akan mendapat kasih Allah. Dan tiada ada atanya habas, sekadar mana kami ini nak ambil benda halal ni supaya kami tak tertahan. Dan tiada hisab, yakni tidak dihisab oleh Allah Ta'ala, ataupun tidak menjadi asbab lama kami ini nanti dihisab di padang mahsyar. Maka dikatakan baginya, ini jawapan dia. Kalau nak ikut kalau kita rasa pandangan kita lebih betul daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang alim tentang ibadat, yang alim tentang akhirat, itu terserah. Imam Ghazali ulama besar, dia bukan mengangkat diri dia sendiri, dah ulama-ulama besar lain yang mengangkat diri dia, orang baik, orang soleh, orang bertakwa, ulama besar, alim pelbagai jenis ilmu. Jadi nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, daripada apa yang dia beliau faham daripada Quran, hadis macam-macam. Jadi dia menuliskan ilmu, menyebarkan ilmu, menyampaikan kepada kita. Begini cara dia. Kalau tu soalan tadi, ni jawapan dia. Imam Ghazali bagi jawapan. Terpulang atas kita. Kalau kita berasa kita lebih alim daripada Imam Ghazali, lebih hebat, lebih mengerti, lebih memahami soal ibadat, soal akhirat, tinggalkan. Jangan dipedulikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, sebab kita lebih pandai, kita lebih alim. Berapa buah kitab karangan kita? Berapa buah kitab karangan kita? Berapa jenis ilmu kitab yang kita dah karang? Tak standing tuan-tuan. Sebab tu kena ada sifat tawadhu, merendah diri, buang ego kita. Meskipun kita ada PhD master dalam urusan ilmu dunia, sebab dalam bab ilmu akhirat tu bukan bidang kita. Betul? Kena buang. Meskipun kita ada PhD master tentang pelajaran dunia ni, kena buang ego kita tu. Sebab ni cerita kiamat, ni cerita akhirat, ni cerita ibadat, bukan bidang kita. Kena buang ego kita. Kena terima, kena ikut, kita dengar, kena patuh ahli akhirat. Kenapa tuan-tuan, kenapa kita tengok manusia sekarang ni dalam bab nak mencari harta benda, dia boleh ada mentor-mentor dia, ada idola-idola dia tentang orang yang dah berjaya dengan dunia. Tengok jutawan tu dijadikan contoh. Apa je yang dicakap oleh jutawan tu, semua dia percaya. Sebab dia tahu orang ni memang orang berjaya. Nampak dah kejayaan dia, kaya dia, mewah dia. Jadi apa yang dia nasihat, aku kena terima, aku kena pakai. Sebab aku tak pandai dalam bidang nak cari harta benda jadi jutawan. Begitulah kalau kita sedar diri yang kita ni bukan ahli akhirat, bukan ahli ibadat, bukan ahli agamawan, yang setanding dengan Imam Syafi'i, yang setanding dengan imam-imam yang terdahulu, dengan Imam Ghazali, maka sepatutnya kita kena buang ego kita. Siapa pun kita, setinggi mana pun pangkat jawatan kita atas dunia, kita kena akur apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau kita tak nak, makna kita tersombong. Kalau tak nak, makna kita sombong. Kita tak pandai tentang ibadat, tak faham Quran, tak faham hadis, kita tak warah, kita tak zuhud. Tapi kita tak nak dengar, tak nak ikut, tak nak percaya nasihat orang yang dah diangkat oleh orang-orang soleh yang lain. Memang mana sebelum kitab ni hari itulah bacakan manaqib di Imam Ghazali ni siapa. Kalau kita tak nak dengar, maknanya kita sombong lah. Kita sombong, kita berasa lebih hebat daripada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kena buang sombong kita. Meskipun kita orang yang bergaji 70,000, 80,000 sebulan,
200,000 sebulan gaji dia. Dalam bab akhirat, mana kau kena dengar orang-orang ni. Dalam bidang bisnes, kau terror, kau pandai, kau alim. Macam mana nak mempertingkatkan jualan, macam mana nak mempromosikan produk-produk itu, nak memasyhurkan perniagaan. Tu kita alim, itu bidang kita. Tapi dalam bab ibadat, itu bukan bidang kita. Kita kena dengar orang yang ahli ibadat, ahli ilmu. Lepas tu nak mengaji, di antara kalau kita nak jadi penuntut ilmu, kena buang ego kita. Kena letak jauh-jauh pangkat jawatan dunia kita. Tak ada kena mengena dengan ibadat, tak ada kena mengena dengan akhirat. Kena buang, letak tepi. Maka dikatakan baginya, ketahui olehmu bahawasanya kelakuan yang mubah. Mubah apa maksud? Masya Allah, 70. Tak sedar lama kelas kita. Bibi ni ingat belum maghrib ke, ataupun dah terlebih, tak perasan sampai subuh mana tahu. Pernah tak dengar cerita ulama-ulama dulu, lepas maghrib, lepas isyak, dia buka kitab, sedar-sedar orang azan subuh. Asyik dengan talaah kita dengan ibadat ni, sedar-sedar orang azan subuh. Maknanya bila benda tu sedap, benda tu seronok, tak rasa masa berlalu. Betul? Macam orang tengok wrestling, tengok wrestling. Dah habis tak? Bukan baru 2 perlawanan. Itu iklan pula dah. Mula lawan. Dah, dia kata dah habis. Padahal dah 2 jam. Contoh, tak berasa masa berlalu sebab situ ada syok. Jadi ibadat ni ada syok. Ada orang yang Allah bagi syok dalam ibadat. Asyik. Asyik. Dia asyik dalam ibadat. Dia tak sedar masa berlalu. Orang tengok berapa lama dia berdiri, pada dia tak lama. Pada dia tak lama. Pada kita tengok, lamanya berdiri tak rukuk-rukuk ni. Pada kita yang tak asyik. Bagi orang yang asyik, sekejap, pada dia tak lama. Tapi kalau benda tak sedap, seminit rasa macam bertahun. Contohnya mana? Kuliah agama. Bukan main lama kita rasa. Walaupun 45 minit, 50 minit, kejap-kejap kita tengok jam. Kejap-kejap kita tengok jam. Sebab tak syok. Tak syok. Bila nak habis? Bila nak sudah? Sebab tak syok. Bukan orang sini, orang England, orang kain. Bila dah ambil lama menyelah. Sebab kita belum dapat syok ibadat. Orang yang dapat syok, dia rasa tak puas. Dia mengaji 2 jam, 3 jam mengaji. Sebab dia dapat syok lah. Tapi bukan tiba-tiba dapat syok ibadat ni, tuan-tuan ni. Makan tahun. Allah nak test dulu, tengok ya ke dia tu bersungguh ke buat olok-olok, ke berlakon je, ke ikut-ikut orang. Allah test. Bila dia berjaya dengan ujian halangan tu, nanti Allah akan bagi dia rasa syok. Di situlah nanti baru dia kata kemanisan ibadat. Dia rasa tak puas. Macam orang tu lah, tak puas semayang lagi. Pas semayang lagi, pas capai Quran baca lagi. Sebab dia ada syok dah. Mudah-mudahan Allah rezekikan kita nanti satu masa. Amin ya rabbal alamin. Seronok buat ibadat. Sekarang ni malas, sekarang kita buat dengan paksa. Jadi ketahui olehmu bahawanya kelakuan mubah pada jumlahnya 3 bahagi. Ni kelakuan mubah. Mubah ni mana harus, boleh buat. Pertama, ni kalau nak dengar ni ini tips. So kata tip sekarang ni. Tip nak kaya, tip nak jadi jutawan. Tip macam-macam tip lah. Ni tip nak ibadat ni. Tip nak cari makan entah dunia macam mana.
Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahawa mengambil hamba, yakni mengambil oleh hamba akan benda yang halal kerana kemegahan. Tengok. Ini yang pertama. Dia mencari harta benda, mengusahakan harta benda, bekerja cari harta halal, bukan haram, bukan syubhat, halal, tapi dengan niat apa? Kemegahan, nak megah-megah. Kerana nak megah, dia jadi seronok orang tengok dia kaya. Satu kepuasan dalam diri dia bila orang tengok dia kaya, dia mewah, rumah dia lain daripada orang. Atas puncak, atas Bukit Cendawan rumah dia. Rumah siapa? Atas Bukit Cendawan. Sulaiman Akhlakan, bukan? Tak tengok cerita piramid kan? Cik Abdul, rumahnya atas Bukit Cendawan. Sebab apa? Buat rumah atas bukit ni satu kemegahan. Sebab semua orang lalu akan nampak. Waktu kita tengok kadang-kadang ada orang yang memang saja cari lereng bukit, situ nampak gah rumah ni. Kalau buat rumah besar-besar dalam gaung, siapa nak tengok? Betul? Buat rumah 3 lapis dalam gaung, monyet yang tengok. Ada apa kemegahan kalau setakat monyet tengok? Jadi buat tempat tinggi, orang kalau lalu rumah siapa tu? Rumah siapa? Dia jadi ada satu benda dalam hati. Itu nafsu kita. Siapa-siapa pun macam tu. Memang nafsu ni suka kemegahan. Itu lumrah. Siapa yang nama manusia disukakan kemegahan tadi. Dia megah dengan harta yang banyak, jumlah yang banyak, dipandang mulia, dia jadi hebat, ramai pengikut, dia jadi megah. Dalam belajar pun, dalam mengaji pun ada megah bila muridnya ramai. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua penyakit hati. Penyakit hati, megah. Bila anak murid dia kau dia megah, follower dia kau dia rasa megah. Na'udzubillah. Minta Allah jauh. Hati kita ni berbolak-balik, tuan-tuan. Kalau Allah tak tolong tetapkan hati kita di atas ketaatan, habislah itu, binasalah itu. Na'udzubillah. Baik, ini yang pertama, bahawa mengambil harta ataupun mencari harta yang halal, bukan haram, bukan syubhat, halal. Kerana apa tadi? Kemegahan. Kerana nak megah-megah. Ini kembali kepada niat masing-masing lah. Jangan bila tengok orang kaya-kaya kita kata dia megah. Jangan kita tengok bila orang tu rumahnya hebat, kenderaannya hebat, kita kata megah ni. Jangan, itu sangka jahat. Jangan sangka jahat. Ini cerita nak tuju pada diri sendiri. Sangka baik wajib pada siapa pun. Kalau seandainya dalam hati orang kaya tadi ada megah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Urusan kita bersangka baik. Ingat teguh pesan. Jangan kau tengok orang kaya, rumah hebat, kenderaan hebat, duit banyak, kau kata dia orang takabur, kau kata dia ahli dunia. Jangan. Sebab benda tu semua kembali kepada niat dia, kembali kepada hati dia. Apa yang dibuat dengan kekayaan dia. Kalau dia hanya tujukan kekayaan itu untuk ibadat, amal soleh, maka kekayaan ini jadi akhirat. Meskipun dia pakai kenderaan hebat, dia tak ada sombong. Nampak tak? Jadi jangan kita bersangka jahat dengan siapa pun. Kecuali boleh sangka jahat ni, siapa tahu? Siapa tahu sangka jahat ni boleh pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Sangka jahat ni untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Itu yang diajarkan dalam ilmu tasawuf. Nak sangka jahat ni kena pada diri. Aku ni tak elok, aku ni tak baik, hati aku ni kotor, mulut aku ni jahat, fikiran aku ni busuk.
Itu sangka jahat pada diri sendiri. Amalan aku tak sempurna, aku riak dalam ibadat, aku suka sangka buruk. Itu sangka jahat. Sifat sangka jahat pada diri sendiri ni sifat terpuji. Siapa yang ada sifat macam ni dalam hatinya terhadap diri dia, dia diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terbalik. Orang soleh ni terbalik, tuan-tuan. Kalau orang toleh lain. Orang toleh suka bersangka jahat kepada orang lain dan memuji-muji di akulah yang baik, akulah yang taat, hati aku ni bersih, aku ni orang itu. Ini tabiat orang yang toleh, orang jahat. Orang baik dia terbalik, dia suka sangka jahat pada diri sendiri, dia suka bersangka baik pada siapa-siapa orang. Walau pada zahirnya dia buat maksiat, dia akan bersangka baik. Dia akan cuba mencari sesuatu agar dia bersangka baik pada orang yang zahirnya nampak melakukan maksiat. Nampak tak lah? Payah kita nak baiki hati kita ni, tuan-tuan. Nak merawat hati kita ni, bukan senang. Nak memiliki hati yang macam tu bukan senang. Nafsu kita suka memuji-muji diri, tiba-tiba nak kena cela diri pula, nak kena sangka jahat pada diri. Ini bertentangan nafsu. Itu yang berat tu, itu yang payah tu. Sebab nak lawan nafsu. Nafsu suka puji-puji diri, nafsu suka sangka jahat pada orang. Tiba-tiba nak pusingkan kehendak nafsu, sangka baik pada orang, sangka jahat pada diri sendiri. Payah. Kalau tak betul-betul usaha, tak betul-betul minta dengan Allah, tak betul-betul berlatih, tak berjaya, tuan-tuan. Tak berjaya. Kena minta tolong dengan Allah banyak-banyak. Dengan penuh harap, tolong ya Allah, bagi taufik aku nak baiki hati aku yang rosak. Macam tu minta pada Allah. Sebab kita tak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ni pun boleh ngaji ni, mujuk Allah pilih kita malam. Besok tak tahu lagi. Besok tak tahu lagi adakah kita dipilih lagi oleh Allah, diberi taufik untuk semayang dan sebagainya ataupun tak. Kita tak pasti. Bahawa mengambil hamba akan kerana kemegahan, lagi membanyakkan. Membanyakkan makna tak cukup sikit. Walaupun hamba dia suka banyak. Sebab bila tengok jumlah banyak tu satu kepuasan. Buku akaun, tengok dalam akaun kita ada berapa digit. 7, 8, 9 digit. Rasa puas. Padahal belum milik kita lagi tu. Silap-silap orang lain dapat tau. Betul? Kita mati, pindah orang lain. Kalau bini kita muda, dapat pada laki dia, laki baru dia, kita dah mati, bini kita lupa dah. Dia lalu kubur pun tak kisah dah. Lalu jalan buat kereta dengan laki baru dia. Dia dalam kubur sakit hati aku. Tak cuba fikir betul dia dah. Kita penat cari pagi, petang, siang, malam, daripada muda sampai tua, tak peduli ke Tuhan, tak peduli agama, nak kumpul harta, nak kumpul duit sebanyak-banyaknya. Bila dah berhimpun, kita mati, orang lain dapat. Bini kita pun pindah ke orang lain. Betul ke tak betul? Tapi tak semualah. Ada yang setia. Ada yang setia, dia kata I janji, I tak sebelum kahwin ni. Dia tunaikan janji. Tapi ingat orang perempuan, kalau nak duduk seorang-seorang, nak menjanda sampai mati, pastikan diri tak terlibat dengan maksiat. Jangan saya sayanglah arwah suami ni, nanti dalam syurga nak jumpa sama, sebab tu saya tak nak kahwin lagi dengan laki-laki lain. Tapi dirinya terjebak dengan dosa, dengan maksiat. Tak boleh, wajib dia kahwin, daripada dia terjerumus pada perzinaan. Itu lagi menyakitkan suami dia dalam kubur. Orang perempuan kalau dia banyak laki, jangan risau. Lakinya ada 10 orang laki dia. Bukan serentak lah, kahwin seminggu meninggal lagi. Tak tahulah apa saka dia tak tahu. Lepas seminggu kahwin, mati lagi laki. Sampai 10 orang mati. Jadi mana satu laki dia yang teman dalam syurga besok? Ramai. Kata ulama yang paling soleh di kalangan tu.
yang paling soleh. Ramai-ramai suami tadi, mana yang paling taat kepada Allah? Itulah pasangannya dalam syurga. Ada yang ulama kata yang paling akhir, paling last, itulah bakal yang akan menemani di besok dalam syurga. Kata setengah ulama pula, yang paling soleh, yang paling bertakwa di kalangan suami yang ramai tadi tu, yang paling soleh, itulah pasangannya besok dalam syurga. Dalam syurga. Kalau orang lelaki tak apa, bini dia 4, tak ada kisah. Oh jangan, sekarang ni tengah isu kan kali. Sekarang tengah isu. Oh, tak boleh sebut sebab pang-tang nak nenek moyang dia. Mati hidup balik. Tengah-tengah mandi mayat, laki dia kata, insya-Allah rasanya dalam tak minggu depan rasa macam nak kahwin lain. Bangun bini dia. Tengah-tengah kena mandi jenazah, bangun. Apa kau cakap? Kata dia. Lawak jenazah ni. Ngantuk ngaji ni tuan-tuan. Yang kata tak ngantuk. Jadi membanyakkan. Jadi betul lah kata ulama, maknanya itu suatu tindakan yang tak cerdik. Sampai kita binasa di dalam alam akhirat besok. Dalam kubur kita binasa, dalam kubur kita diazab oleh Allah dengan sebab waktu dunia dulu, masa habis nak kumpul harta sebanyak-banyaknya. Bila mati orang lain yang dapat kesenangan tu, kita dapat kesusahan dalam kubur. Lainlah kalau seimbang. Dia kaya, dia takut kepada Allah. Dia kaya, dia kenal Tuhan. Dia kaya, hatinya bersih. Dia kaya, akidahnya betul. Dia kaya, amalnya betul. Tak apa yang tu. Itu yang disuruh. Tapi ghalibnya, kalau dah hidup sibuk dengan dunia, dengan sendiri takkan adalah akhirat. Jadi kita tengok dalam masa seminggu, berapa ramai orang yang sanggup bagikan masanya duduk dalam majlis ilmu? Berapa jam yang dia boleh bagikan waktu untuk mempelajari, memahami hukum hakam Allah supaya amalnya jadi betul? Berapa orang yang sanggup? Sikit yang sanggup, tuan-tuan. Ni yang dapat ni pun mujur Allah pilih ni kita jadi. Mujur Allah pilih kita. Mujur Allah tolong kita. Mujur Allah gerakkan hati dan anggota kita. Boleh kita duduk. Tapi ghalibnya payah. Berat, susah aja. Tapi kalau dalam hal-hal dunia ringan aja, mudah aja, seronok aja. Itu kenyataan, kita tak boleh nak nipu, tak boleh nak nafikan kata salah. Kita tengok dalam ahli Korea kampung kita, berapa ramai yang ambil berat, ambil peduli dengan majlis ilmu yang ada di Masjid Surau. Berapa ramai yang ambil peduli. Penduduk kampung berapa ramai, berapa yang hadir. Betul? Mana-mana kampung, tuan-tuan, mana-mana kampung macam tu lah. Kalau taman, mana-mana taman. Satu taman ada rumah kata 1000 buah, 500 buah rumah. Yang datang majlis ilmu di surau berapa orang? Tak sampai kan? Itulah dalil. Takkan kita nak nafikan lagi. Tapi kecuali ada kambing. Kecuali ada kambing. Ini ramai. Ni tak pernah tengok muka pun ada apa. Kau orang mana? Orang kampung sini. Ya. Memang asal kampung ni memang duduk sini. Dan sebelum ni tak nampak. Sebelum ni tak ada kambing. Jadi siapa yang hebat? Tok Guru ke kambing? Kambing lagi hebat daripada Tok Guru. Sungguh. Mana-mana. Jangan memain kambing. Sebab tu janggut dia panjang daripada janggut kita. Kambing lagi hebat. Kambing datang surau, lembu datang surau. Siap ramai. Tok Guru datang 3 orang, 4 orang. Tapi kalau kambing datang, ramai. Tu tadi kata kambing lagi hebat lagi. Jadi kita tu Tok Guru ke siapa tak payah rasa hebat lah. Kambing lagi hebat daripada kita lagi. Berapa banyak kitab kita baca khatam dah. Ni dah orang ni. Kadang-kadang awalnya 100 orang, 50 orang, akhir tinggal 3 orang. Sebab kita bukan kambing. Kalau kambing, tiap-tiap malam garanti ramai tiap-tiap malam. Jadi nanti boleh cadangkan.
Kata ada kambing, bukan sembelih, tambat kat tiang depan. Hari Jumaat buat pengumuman kat masjid. Tuan-tuan, mulai minggu depan ni sempena dah lepas merdeka ni, kita semangat mengaji. Mulai minggu depan kambing ada surau. Tadi datang kuliah tuan-tuan. Semangat. Malah kita bukan tipu. Kita kata ada kambing, bukan lauk, tambat itu. Kita bukan bohong. Kata ada kambing. Mana kambing tu? Tapi malam tu dia datang. Lepas tu datang, dia tahu kena tipu. Lagi membesarkan diri lagi kerana riak. Ni dia cari harta benda, kekayaan, nak banyakkan tadi sebab nak megah-megah. Tujuan dia nak bermegah dengan orang lain, supaya orang pandang hebat diri dia, supaya orang pandang dia pandang mulia pada diri dia, dengan sebab ada keduniaan yang halal yang banyak ni. Rumah hebat, kereta hebat, duit banyak, pangkat tinggi. Jadi dia nak orang pandang dia. Ni tadi saya kata kembali kepada niat. Makna kalau orang pun kaya, mewah harta, dalam hatinya nakkan benda tu, salah lah dia. Salah dia kalau dia nakkan kemegahan tu, nak bermegah-megah dengan orang. Lagi pula kerana riak, nak dipuji-puji oleh manusia, maka adalah mengambil daripadanya perbuatan yang mungkar. Makna cara cari harta dengan niat yang macam tu, nak megah, nak riak, nak besarkan diri, perbuatan yang mungkar, yang dibenci oleh Allah, meskipun halal. Faham tak? Meskipun halal, yang mewajibkan atas zahir perbuatannya itu habas. Makna pada zahirnya orang yang macam ni, harta benda dia yang mewah tadi itu, dengan sebab nak riak, nak megah, nak menunjuk-nunjuk, nak sombong, akan jadi asbab dia tertahan nanti di hari kiamat, meskipun kemewahannya daripada harta yang halal. Maka betulkan niat kita. Jadi bukan tak boleh kaya, betulkan niat. Betulkan niat. Yang nak kaya sangat tu sebab apa? Betulkan niat. Betul niat, selamat. Salah niat, azab. Dan hisab, makna menjadi hisab. Dan malu, makna malu nanti di hari kiamat. Malulah macam yang saya buat contoh tadi, meskipun halal tapi ambil lebih daripada qadar yang sepatutnya. Itu suatu benda yang memalukan, mengaibkan kita di hadapan Allah besok di hari kiamat. Orang lain lapar juga, orang lain nak mewah juga, nak kaya juga, nak senang juga, tapi mereka bersederhana. Kita melampau-lampau, atau kata memalukan tadi, memalukan dan dicercakan. Dan iaitu orang yang mengerjakan yang demikian mungkar dan syar, makna kejahatan dan syu'mun, yang mewajibkan atas batin perbuatannya, dan iaitu membanyakkan, yakni mengambil harta kerana membanyakkan dan bermegah-megah, siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun halal, meskipun halal tuan-tuan ni, tak semua orang tahu. Inilah di antara tipu daya syaitan yang memuji-muji dalam diri orang yang macam ni. Kau baik, kau bagus, kau bukan buat benda haram, kata syaitan. Kau cari rezeki halal, jadi kau tak ada salah apa-apa. Jadi tuan empunya diri berasa puas hati dengan puji-pujian bisikan syaitan dalam hati tadi. Sedangkan dia masuk dalam golongan ni. Nampak tak? Sedangkan dia masuk dalam golongan ni. Lebih-lebih lagi pula asbab usaha nak mencari harta kekayaan daripada rezeki yang halal tadi, nak mewah-mewah tadi, meninggalkan pula kewajib. Jadi asbab tertinggal yang wajib. Tak sempat nak solat, tak boleh nak solat, payah nak solat, sebab sibuk menguruskan, memikirkan tentang harta yang halal tadi. Tak sempat nak datang majlis ilmu, tak sempat nak belajar, kenal Tuhan, tak sempat nak kenal Tuhan. Tak ada masa yang boleh dibagi untuk membetulkan amalnya. Dia tak ada masa, sebab masanya habis untuk nak menguruskan rezeki yang halal tadi. Itu yang saya maksudkan. Itu lagi lah. Asbab bersibuk dengan halal, meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib, apa hukum dia? Haram.
Benda wajib bila ditinggalkan jadi haram. Maknanya dalam dia tak sedar, dia dah buat benda haram. Dalam dia tak sedar, dia dah buat benda haram. Apa benda haram yang dia dah buat? Tinggal solat, ataupun tak pastikan solat dia sah. Dia tak ambil berat tentang solat, dia buat asalkan buat. Syarat rukun tolak tepi, asalkan buat sudah. Makna dia tidak usaha mendirikan solat seperti yang disuruh oleh Allah. Dia tak ambil peduli. Haram dah. Padahal mempelajari ilmu yang nak mengesahkan solat ni hukumnya wajib, mesti kena belajar ilmu yang bersangkut paut dengan solat, supaya solat yang kita dirikan tu sah betul. Tapi dia tak ada masa nak ambil tahu, tak ada masa nak datang kuliah, nak belajar bab solat, tak ada masa. Sebab sibuk, fikirannya sibuk, hatinya sibuk, anggotanya pun sibuk mencari harta tak cukup, tambah lagi. Ini satu keadaan manusia atas dunia. Satu keadaan, satu kelakuan manusia atas dunia. Ada yang macam tu, na'udzubillah. Apa lagi? Tak solat, ataupun solatnya tak betul, kemudian tak kenal siapa Tuhan dia. Dia hanya tahu je nama Allah, tapi dia tak tahu sifat-sifat Allah yang mana yang wajib, yang tidak. Sedangkan wajib mengenal Allah. Setiap laki-laki perempuan Muslim wajib kenal Tuhan. Bukan tahu nama Tuhan saja, wajib kenal, memahami, supaya dia memiliki akidah yang betul terhadap Allah. Ni dia tak peduli apa sifat Tuhan, apa sifat yang tak layak bagi Tuhan, dia tak tahu. Tak ada masa nak fikir tentang Tuhan ni. Dia cuma berpegang dengan syahadah sudah, la ilaha illallah Muhammadur. Dia tak ambil berat apa yang dimaksudkan dengan syahadah yang dia baca kan. Dia tak peduli. Dalam hati ni tak percaya, akidah aku ni betul, fahaman betul tak, aku tak percaya. Dia tak ada masa nak fikir pasal dosa lagi. Macam-macam tuan-tuan ni. Jadi dosa lah, walaupun dia bersibuk dengan rezeki halal. Sebab tu ulama nasihat, bagi masa belajar. Bukan tak boleh kaya lah, bisnes lah. Yang wajib jangan tinggal. Waktu solat, kena belajar ilmu tentang solat, supaya solat kita betul. Besok kita orang kaya, mati, Allah tanya tentang solat, lulus. Tanya tentang akidah, lulus. Sebab apa? Dia tak kekayaan dia tidak menjadi asbab dia meninggalkan kewajipan belajar. Untunglah dia dah lah kat dunia mewah kaya, balik akhirat pula dapat nikmat sebab amalannya sah betul, diterima oleh Allah. Untung dua negeri, dunia pun untung, akhirat pun untung. Kalau tak malam, dunia je hebat, masuk kubur diazab oleh Allah sebab amalannya salah. Wal'iyadabillah min dhalik. Dan demikian qasad itu daripadanya maksiat dan dosa, kerana firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan sia-sia perhiasan dan perhiasan. Jadi hati-hatilah, waspadalah. Islam tidak melarang memiliki harta. Nak kaya-kayalah, nak banyak-banyaklah duit, tapi jangan buat seperti yang Imam Ghazali pesan tadi. Jangan cari harta sebab nak menunjuk-nunjuk, nak megah-megah, nak orang kagum dengan diri kita. Mudah kita nak merendah-rendah, menghina orang lain, na'udzubillah. Dan jangan dengan sebab usaha cari harta yang halal tadi kita tertinggal kewajiban. Jangan. Nanti kita menyesal. Itulah dia nasihat ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'min. Hendaklah kamu memberi nasihat, kerana nasihat itu boleh diambil manfaat oleh orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, kalau betul imannya, dia boleh mengambil faedah daripada nasihat-nasihat agama. Ada pun orang kafir, dia tak boleh ambil faedah daripada nasihat agama. Begitulah juga munafik. Munafik pun tak boleh ambil manfaat daripada nasihat agama. Yang boleh ambil nasihat, ambil kebaikan, ambil manfaat daripada nasihat-nasihat agama tadi, siapa? Mukmin, orang beriman.
InsyaAllah cukuplah sekadar itu. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan insyaAllah Allah memberikan kita semua kefahaman yang sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keinsafan, kesedaran. Mudah-mudahan Allah memberi kita pertolongan untuk kita perbaiki amalan kita, perhubungan kita, adab akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, kita doa minta pada Allah dengan berkat tuan pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, tuan penterjemah Syekh Daud bin Abdullah Fattani, dengan berkah doa ibu bapa kita, dengan berkah doa orang-orang soleh, dengan berkah karamah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekalian kita muslimin muslimat tidak terkecuali siapa pun diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesedaran, diberi taufik untuk melakukan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan zahir batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis-majlis ilmu, agar kita dipermudahkan oleh Allah jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah dan selamat daripada azab kecelakaan yang ada di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita rezeki yang halal, yang luas lagi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina wa ahli qudri wa thawlakaw wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.